Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini cikgu akan bincangkan tajuk perakaunan kos, iaitu analisis titik pulang modal dengan membincangkan soalan percubaan tahun-tahun yang lepas. Tanpa membuang masa, kita tengok soalan ni. Maklumat berikut merupakan butir-butir operasi kilang J-Watch pengeluar jam tangan yang terlibat dalam pengeluaran 2000 unit. Di sini unit untuk maklumat yang diberikan di bawah ni adalah untuk 2000 unit. Jadi kamu diberikan dengan beberapa maklumat kos. Jadi untuk tajuk ni, kamu kena kenal pasti yang manakah kos berubah dan yang manakah kos tetap. Jadi ingat balik, kos berubah terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga belanja langsung, manakala kos tetap terdiri daripada kos overhead. Jadi kita tengoklah maklumat yang kita ada di depan ni. Jumlah kos bahan mentah. Ini istilah dia guna bahan mentah, sebenarnya ini adalah bahan langsung lah. Jadi bahan langsung adalah kos berubah, saya gunakan singkatan KB. Kemudian upah buruh. Jumlah upah buruh, yang ni maksud dia buruh langsung. Jadi upah buruh langsung adalah juga kos berubah. Susut nilai mesin setahun RM6,000. Ini adalah overhead. Jadi overhead merupakan kos tetap, cikgu gunakan singkatan KT. Sewa kilang setahun, sewa kilang ni pun juga merupakan overhead. Ini juga adalah kos tetap, itu sebanyak RM14,000. Dan maklumat terakhir adalah jumlah jualan sebanyak RM160,000. Kamu dekat menghitung perkara A1 sehingga A6. Yang pertama sekali kamu dekat menghitung kos tetap. Jadi kita buat jawapan soalan A1 kos tetap. Jadi kamu kena masukkan dulu rumus. Jawapan untuk soalan tajuk ni, kalau boleh kita tuliskan balik rumus. Jadi rumus untuk soalan kos tetap, soalan yang pertama ni kita kena tengok baliklah apakah item yang merupakan kos tetap daripada soalan kita. Jadi yang pertama kamu tulis balik susut nilai mesin kita tambah dengan sewa kilang. Ini yang kita kata sebagai rumus. Kemudian kamu ambil angkanya, iaitu 6,000 tambahkan dengan RM14,000. Dan kamu akan dapat jawapan kos tetap berjumlah sebanyak RM20,000. Itu jawapan soalan yang pertama, A1 menghitung kos tetap. Baik, kita bergerak ke soalan yang kedua. Kamu dikendaki menghitung kos berubah untuk seunit. Kos berubah seunit. Jadi rumus, jadi kita lihat baliklah item kos berubah dalam soalan ni, kita ada kos bahan mentah. Jadi kamu tulis balik sini, kos bahan mentah. Kita akan tambah dengan upah buruh. Macam mana nak dapatkan seunit? Kita tengok rumus kat sini. Untuk menghitung kos berubah seunit, kamu kena ambil jumlah kos berubah. Kita tengok rumus nombor 3 nah. Jumlah kos berubah kena bahagi dengan unit pengeluaran. Jadi kita balik kepada soalan kita. Unit pengeluaran adalah 2000 unit. Jadi kamu kena buat bahagilah. Kita akan bahagi dengan unit. Jadi kita ambil balik angka kos bahan mentah, iaitu RM50,000. Kita tambah dengan upah buruh, iaitu RM30,000. Dan kita akan bahagi dengan unit pengeluaran, iaitu yang saya warnakan kuning ni, itu sebanyak 2000 unit. Jadi kita akan dapat berapa ringgit semua? Kita dapat RM40. Jadi kos berubah seunit kita akan dapat RM40. Kita tengok soalan yang ketiga. Harga jualan seunit.
Jadi rumus untuk menghitung jualan seunit ialah kita ambil balik jumlah jualan. Kita akan bahagi dengan unit. Jadi untuk soalan titik pulang modal, unit pengeluaran dan unit jualan adalah sama. Okey, dia sama. Jadi kita akan dapat jumlah jualan RM160,000. Kita akan bahagi dengan unit sebanyak 2,000 jugalah. Jadi kita akan dapat jumlah nilai harga jualan seunit adalah sebanyak RM80. Okey, itu adalah pengiraan harga jualan seunit. Itu kita ambil jumlah jualan, kita bahagi dengan unit. Okay, kita dah selesai soalan 1, 2 dan soalan 3. Soalan yang keempat kita kena kira titik pulang modal. Okey, soalan yang keempat, titik pulang modal. Yang ini bermaksud titik pulang modal dalam bentuk unit. Jadi apakah rumus titik pulang modal? Ini nah. Titik pulang modal unit kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Tapi sebelum tu kena tengok apakah rumus untuk margin caruman seunit pula. Nak kira margin caruman seunit, kamu kena ambil harga jualan seunit, kita kena tolak dengan kos berubah seunit. Jadi kita boleh salin dulu rumus ni. Itu kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit Okey, kos tetap kita rujuk balik jawapan kita yang pertama A1 itu kita dapat RM20,000. Kita masukkan di dalam rumus RM20,000. Okey, untuk margin caruman jadi kita lihatlah rumus ni ialah harga jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit. Jadi kamu rujuk jawapan nombor 3 tadi. Kita dapat harga seunit adalah RM80. Kita letakkan di bawah ni, kita akan tolak dengan kos berubah seunit. Rujuk jawapan nombor 2 tadi, kita dapat RM40. Jadi 80 tolak 40. Okey, itu rumus untuk mengira titik pulang modal. Okey, RM20,000 bahagi dengan RM40 lah. Margin caruman ni yang bawah ni kita akan dapat sebanyak RM40. Jadi RM20,000 bahagi dengan 40. Kita dapat jawapan titik pulang modal dan unit adalah sebanyak 500 unit. Jadi bermaksud perniagaan ini perlu menjual sebanyak 500 unit barang untuk mendapat balik modalnya. Itu titik pulang modal. Kita lihat soalan yang berikutnya. Diminta kita menghitung untung atau rugi jika 800 unit dijual. Okay, soalan yang kelima. Untung atau rugi pada 800 unit. Okay, di sini kamu ada pilihan untuk menggunakan dua rumus. Okay, kita lihat balik rumus tadi. Okay, rumus untuk ni kita rujuk yang nombor 4 ni, mengira untung rugi pada tahap jualan tertentu. Rumus yang pertama adalah unit jualan tolak dengan unit titik pulang modal. Kita kira yang tu dulu bracket, kita darab dengan margin caruman seunit. Ataupun rumus yang kedua, kamu boleh gunakan unit jualan darab dengan margin caruman seunit bracket, kita akan tolak dengan kos tetap. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan kedua-duanya lah. Katakan kita guna rumus yang 41 ni dulu. Jadi kita buat balik rumus. Unit jualan tolak unit titik pulang modal, kita darab dengan margin caruman seunit. Okey, sama dengan unit jualan ni maksudnya unit yang soalan sebut lah, iaitu RM800. Okey, unit yang soalan sebut. Tolak dengan unit titik pulang modal, tadi kita kira kita dapat 500. Okey, jadi kita akan darab dengan margin caruman seunit ni lah, RM40 tu. Okey, jadi kamu tekan kalkulator 800 tolak 500 dan kamu darab dengan RM40, maka kita dapat angkanya angka positif. Okey, RM12,000.
Okey, bila angka positif maksudnya kita akan dapat untung. Okey, lagi satu sebab untung sebab apa? Sebab unit jualan kita sebanyak 800, lebih tinggi daripada unit titik pulang modal. Jadi kita dapat untung. Okey, itu kalau kita guna rumus yang pertama. Ataupun kamu boleh guna rumus 4 nombor 2 ni. Okey, cikgu tunjuk jugalah. Atau unit jualan darab dengan margin caruman seunit. Kamu akan tolak dengan kos tetap. Okey, kita isi baliklah. Unit jualan samalah yang soalan sebut ni, 800. Baik, kamu darab dengan RM40 ni, margin caruman seunit. Okey, ni bracket, kurungan. Kerana kamu akan tolak dengan kos tetap ni. Kita rujuk balik kos tetap kita adalah sebanyak RM20,000. Jadi kamu akan dapat jawapan yang sama lah, iaitu nombor positif RM RM12,000. Kita dapat untung. Jadi kena nyatakanlah dalam kurungan untung ataupun rugi bila kamu kira. So bila dapat nombor positif bermaksud untung. Kalau kamu kira dapat nombor negatif, maksudnya itu adalah kerugian. Kita tengok soalan yang pecahan yang terakhir. Jumlah unit perlu dijual jika kilang ingin mendapatkan keuntungan. Okay, dia ingin dapatkan untung sebanyak RM50,000. Okay, berapakah unit yang perlu dijual? Okay, yang ni kita akan gunakan rumus yang ketiga ni, iaitu unit pengeluaran untung sasaran. Okay, jadi macam biasalah, salin dulu rumus. Ini soalan yang ke-6. Okay, unit pengeluaran sama dengan kos tetap tambah dengan untung sasaran ataupun untung saja. Kita bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, jadi kita tengok balik kos tetap samalah, iaitu RM RM20,000 tambah dengan untung. Jadi kita rujuk balik soalan. Untung kita tadi dia sebut sebanyak RM50,000 kan. Untung kita nak sebanyak RM50,000. So masukkan di sini RM50,000 bahagi dengan margin caruman unit masih sama lah, itu sebanyak RM40. Okey, itu cara masukkan angka daripada soalan dan juga angka yang kita dapat pada jawapan kita yang sebelum-sebelum tadi. Okey, jadi kita akan dapat unit pengeluaran itu sebanyak 1,750 unit. Okey, kamu tekan kalkulator dapat 1,750 unit. Maksudnya macam mana? Untuk dapatkan untung sebanyak RM50,000, perniagaan ini perlu menjual barangnya sebanyak 1,750 unit. Okey, jadi kita dah selesai menjawab soalan pengiraan. Okey, soalan A1 sampai 6. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk menyediakan graf untuk soalan B pula nah. Okey, tengok maklumat soalan. Berdasarkan jawapan A4, maksud dia minta kita rujuk soalan ni pada item 1, 2, 3 dan 4. Kita tak termasuk maklumat daripada soalan 5 dan 6. Okay, kita akan rujuk A1 sampai A4. Lukiskan graf titik pulang modal di atas kertas graf dengan menunjukkan skala paksi X 2 cm 2 cm bersamaan 100 unit, paksi Y 2 cm bersamaan RM5,000. Okey. Dan kita kena tunjukkan item 1, 2, 3 dan 4 di atas kertas graf. Okey, baik. Sekarang kita lengkapkan dulu skala. Jadi paksi X adalah unit. Okey, paksi Y adalah ringgit, RM, yang mewakili kos ataupun hasil. Jadi kita lekapkan dulu skala. Jadi titik asalan kosong,
paksi X ni lah 2 cm yang garisan hijau ni. Dia suruh kita letakkan 100 unit. Kita tulislah 100, 200, 300 dan seterusnya lah. 500, 600, 700 dan 800. Okey, yang ni unit. Kemudian untuk paksi Y 2 cm bersamaan dengan 5000. Okey, nombor 5000 ni banyak kosong. Jadi kita boleh ringkaskan lah. Saya buat di atas ni kurungan koma atas 000. Jadi cikgu akan tulis nombor ni 5, 10 dan seterusnya saya lah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okey, jadi mewakili ribu lah. 5,000, 10,000, 15,000 sebab kita dah tanda kat atas ni 30 tu. Okey, itu skala. Okey, macam mana kamu nak lengkapkan, nak lukiskan garisan. Jadi kalau kita tengok balik, objektif kita adalah untuk menghasilkan garisan yang macam ni lah. Ada garisan kos tetap, ada garisan jumlah hasil dan ada garisan jumlah kos di atas satu kertas graf yang sama. Jadi cikgu akan tunjukkan kamu cara menggunakan kaedah matematik. Okey, dalam matematik kamu dah belajar persamaan untuk graf adalah Y sama dengan MX tambah C. Kan, ini bentuk untuk graf garis lurus. Jadi kalau tengok gambar yang cikgu letak kat sini, pintasan Y dalam matematik ni kamu kenali sebagai C. Kan? Jadi C ni adalah nilai untuk kos tetap. C ni adalah kos tetap. Manakala garisan jumlah kos ni, kecerunan ni, macam kamu belajar dalam Maths, M ni mewakili kecerunan. Jadi untuk tajuk ni, kecerunan garisan jumlah kos ini diwakili oleh item mana? Ini diwakili oleh kos berubah seunit. Jadi ingatlah untuk persamaan kos Y sama dengan MX tambah C, M ini menunjukkan kos berubah seunit, manakala C menunjukkan kos tetap. Jadi kita boleh lukiskan, kita boleh tuliskan persamaan kos untuk soalan ni. Jadi M tadi kita dapat berapa? Itu kos berubah seunit, jadi kita dapat RM40 kan. So kita boleh tulis sini RM, kita tulis 40 lah, tak biar RM lah, 40X tambah dengan tadi kos tetap kita dapat 20,000. Okey, ini kita dapatlah persamaan untuk jumlah graf jumlah kos. Okey, bagaimana pula dengan graf jumlah hasil? Kita tengok sini, Y sama dengan MX tambah C. Untuk graf jumlah hasil, kamu lihat sini, dia memintas paksi Y pada titik kosong. Jadi, untuk soalan graf hasil, C nilainya kosong. Okey, kecerunan garisan jumlah hasil ni diwakili oleh harga seunit. Jadi, untuk soalan ni, persamaan untuk garisan jumlah hasil kita boleh tulis sebagai Y sama dengan, kita tengok balik tadi kita dapat harga seunit adalah sebanyak 80 kan. So kita tulis Y sama dengan 80X. Jadi C tambah kosong, jadi tak perlu tulis. Kita dah dapat dua persamaan. Jadi kita boleh gunakan kaedah matematik. Tu kamu plotkan titik X dan Y yang bersesuaian. Jadi kita mungkin boleh guna beberapa nilai lah. Okay, katakan cikgu ambil titik X yang pertama, paling mudah kita ambil kosong. Okay, jadi bila kosong, gantikan kosong ke X, kosong kali 40, kosong, maka Y dapat 20,000. Okay, kita tengok balik skala dia kan. Skala dia suruh kita guna 100, 200, 300. Jadi mungkin titik yang kedua cikgu nak pilih titik X pada titik 200. Jadi macam matematik lah, kamu gantikan 200 di tempat X. Jadi 200 kali 40. Okay, dah tambah dengan 20,000. Kamu akan dapat titik Y untuk yang kedua ni adalah bernilai RM28,000. Kemudian katakan cikgu nak pilih titik 400. Cikgu nak gunakan unit 400. So X tu unit lah. Ambil 400. Kita gantikan masuk sini lah. 400 kat tempat X. 400 kali 40.
dapat satu nilai kan, kita tambah dengan 20,000, maka titik Y yang ketiga ni kita dapat RM36,000. Okey, sekarang kita kira pula untuk jumlah hasil. Kita buat perkara yang sama, X dan Y. Okey, titik yang pertama, of course kita ambil kosong. Bila X kosong, maka Y pun kosong. Okey, katakan cikgu nak ambil unit yang sama, cikgu ambil 200. Okey, 200. Gantikanlah 200 kat tempat X, 200 kali dengan 80. Kita dapat 16,000. Dan cikgu ambil unit yang sama juga. Yang ketiga ni 400. 400 letak kat X, 400 kali dengan 80. Kita dapat titik Y ni adalah RM32,000. Okay, jadi kita akan plotkan titik-titik ni ke atas kertas graf. Seperti biasalah, seperti yang kamu buat dalam soalan matematik. Okay, katakan kita plotkan dulu graf untuk cos. Okay, titik yang pertama, kosong 20,000. X kosong, Y 20,000. Jadi di sinilah. Okay, X kosong, Y 20,000. Titik yang kedua, 200 dengan 28,000. 200 dengan 28,000. Okay, 25, 26, 27, 28,000. Okay, kat situ. Kemudian titik yang ketiga, 400 dengan 36,000. Okay, 400 dengan 36,000. Okay, kat sini, 36,000. Okay, sekarang ni kamu sambung. Okay, kamu lukiskan garisan, kamu sambunglah. Okay, sambung bagi panjang sikit lah garisan ni. Okay, lebih kurang tu lah. Okay, dapatlah garisan jumlah kos. Jadi kita tulis sini jumlah kos. Okay, sekarang ni kita akan plotkan pula persamaan hasil. Okay, titik yang pertama 00 di bawah ni, 00. Titik yang kedua 200 dengan 16,000. Okay, 200 dengan 16,000. Sini. Yang ketiga 400 dengan 32,000. Okay, 400 dengan 32,000. Okay, kat situ titik dah. Dan sekarang kamu sambung. Okay, lukiskan garisan dia bagi tepat lah. Okay. So, kamu labelkan sini jumlah hasil. Dan lagi satu, kita masukkan garisan kos tetap. Okay, kos tetap ni kita ambil titik ni lah, 20,000 ni kamu tarik. Garisan tu melintang sajalah. Ini sama dengan selari dengan paksi X. So, ini kamu labelkan kos tetap. Okay, nah? Jadi, kita dah dapatlah garisan, 3 garisan untuk graf titik peluang modal. Okay, so kita labelkan titik peluang modal dan unit dan RM. Jadi, di sini kamu kena lukiskan garisan ni lah. Mungkin kamu boleh buat macam anak panah. Jadi, tempat ni lah dia bersilang pada unit 500. Unit dan pada nilai RM-nya adalah RM40,000. Jadi, boleh lukiskan garisan turun. Ke paksi X, dan lagi satu kamu tarikkan garisan daripada titik yang bersilang ni ke paksi Y. Okey, dan kamu labelkanlah sini adalah titik peluang modal. RM 40,000 dan di sini adalah 500 unit. Okey.
lorek kawasan yang menunjukkan untung. Ni kena soalan lah. Dia cuma kita lorekkan kawasan untung. Di untung adalah di kawasan yang di atas ni, iaitu jumlah hasil melebihi jumlah kos. Jadi kamu tulis ni untung. Okay, dan bolehlah lorek sikit. Ni nampak ada lorek sikit. Okay. Kemudian untung atau rugi sekiranya kilang mengeluarkan 600 unit. Okey, ini dia minta kita tunjukkan di atas graf. Okey, untung atau rugi sekiranya kilang mengeluarkan 600 unit. Jadi kita kena lukiskan garisan lagi satu. Kita baca daripada 600 unit ni. Okey, kamu lukiskan satu garisan yang betul-betul di atas 600 unit ni. Terus bagi dia bersilang dengan garisan hasil dan garisan jumlah kos. Dan tempat dia bersilang ni, kamu kena baca ke paksi Y. Kamu kena baca ke paksi Y. Jadi, yang ni bersilang dengan garis kos. So, kamu baca ke paksi Y. Sini kamu akan dapat jumlahnya adalah RM 44,000. Yang ini adalah kos. Okay, sebab dia bersilang dengan garisan jumlah kos. Dan kamu kena lukis satu lagi garisan. Tempat dia bersilang dengan garisan hasil ni. Kamu lukiskan, kamu silangkan ke paksi Y juga macam tadi. Okay, lukiskan betul-betul lah. Tempat dia bersilang tu. Okey, yang ni kalau kita tengok betul-betul lah graf ni, kamu akan dapat nilainya adalah RM 48,000. Okey, ini adalah hasil. Sebab garisan ni dia bersilang pada garisan jumlah hasil. Kalau kita baca sini, kita akan dapat RM48,000. Jadi kita tengoklah sama ada kita dapat untung ataupun rugi. Kita lihat sini. Kita mendapat jumlah hasil melebihi jumlah kos. Jadi kita dapat pada 600 unit itu 48,000 tolak dengan 44,000. Maka kita dapat bezanya adalah sebanyak RM4,000. Itu kita dapat untung. Okey, itu cara kita untuk melukiskan graf menggunakan kaedah matematik Y sama dengan MX tambah C dengan kita memplotkan garisan di atas kertas graf. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk melukiskan graf tanpa menggunakan kaedah Y sama dengan MX tambah C. Itu kaedah lebih cepat. Okey, yang pertama sekali kita lihat nota yang cikgu buat ni. Langkah pertama, lengkapkan skala dan juga paksi graf. Okay, cikgu dah buat skala dan paksi sama macam yang tadi nah. Okay, kemudian langkah kedua ni, kirakan titik pulang modal dalam unit dan juga ringgit. Okay, tadi kita dah dapat titik pulang modal dalam unit adalah sebanyak 500 unit. Betul? Okay, sekarang ni kita kena kirakan titik pulang modal untuk RM. Jadi rumusnya adalah titik pulang modal unit kita akan darab dengan harga seunit. Okey, titik pulang modal unit ni 500. Kamu darab dengan harga daripada jawapan kita tadi adalah RM80. Jadi kita akan dapat titik pulang modal RM adalah sebanyak RM40,000. Okey, yang langkah ketiga, plotkan titik pulang modal di atas graf. Titik pulang modal unit dibaca sebagai koordinat X. Okey, yang ni kita baca sebagai koordinat X. Dan titik pulang modal RM dibaca sebagai koordinat Y. Jadi kalau kita buat bentuk koordinat, kita akan dapat titik 500 dan juga 40,000. Jadi sekarang ni kamu plotkan titik ni di atas kertas graf. Okey kan, inilah 500 unit dengan RM40,000. So titiknya di sinilah.
Okey, langkah berikutnya. Tandakan kos tetap pada paksi Y dan lukiskan garis kos tetap. Jadi kita dah dapat kos tetap kita adalah sebanyak 20,000 di sini. Okay, dan sekarang kamu lukiskan garisan kos tetap. Okay, lukiskan garisan kos tetap macam tadi lah. Dan kamu labelkan di tepi ni kos tetap. Langkah yang kelima, sambungkan titik pulau modal tadi ke titik kos tetap di paksi Y untuk melukiskan garis jumlah kos. Okay, kamu lukiskan garisan, sambungkan titik ni, titik yang kita plot tadi ni, kamu sambungkan ke titik kos tetap di paksi Y. Jadi kamu tarik bagi lebih lah macam tadi ya, bagi jadi macam tadi. Okey, macam itulah dapat garisan jumlah kos. Kemudian sambungkan titik TPM tadi ke titik asalan 00 untuk melukiskan garis jumlah hasil. Okey, sekarang ni kita lukiskan pula garis jumlah hasil daripada titik yang kita plot tadi. Kamu sambungkan ke titik 00, titik asalan. Kita tarik bagi lebih macam tadi lah juga. Okay, labelkan yang ni sebagai jumlah hasil. Okay, labelkan semua garisan dibuat, juga labelkan titik pulau modal dan unit dan RM di atas kertas graf. Okey, jadi di sini cikgu hanya nak tunjukkan kepada kamu cara cepat untuk kamu dapatkan 3 garisan ini. Untuk langkah-langkah yang seterusnya seperti melabelkan titik pulau modal dan menjawab soalan unit pada 600 tu, kamu rujuk balik kepada segmen sebelum ni. Okey, untuk bahagian ni cikgu cuma nak tunjukkan cara cepat untuk kamu dapatkan 3 garisan ini sahaja. Okey, yang penting di sini adalah kamu mengira titik pulau modal, unit dan RM dengan betul, dan yang lagi penting adalah kamu memplotkan titik ini dengan betul di atas kertas graf. Kalau kata kamu kira silap ataupun kamu plotkan satu titik ni silap di atas kertas graf, maka kamu akan dapat garisan yang salah. Okey, nah, cikgu harap kamu boleh faham penerangan cikgu pada kali ini. Kita jumpa lagi dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye.